Kalau korang ada terfikir untuk nak mandulkan kucing, sebenarnya kita ada 3 peringkat untuk mandulkan kucing yang kita perlu tahulah. Peringkat yang pertama adalah di mana sebelum kita mandulkan kucing, iaitu sebelum pemandulan. Lepas itu ada proses pemandulan dan juga selepas pemandulan. Untuk proses sebelum pemandulan, kalau kita hantar kucing kita pergi klinik, biasanya doktor akan buat pemeriksaan amlah sama ada kucing kita ni sihat ataupun tidak. Sebab bila kita mandulkan kucing, kita kena pastikan yang kucing kita dalam keadaan yang sihat. Selain itu, kucing juga perlu divaksin sebelum dimandulkan. Yang ini pentinglah. Kalau kita baru sahaja nak vaksin, biasanya doktor akan bagi temu janji dalam 2 minggu barulah kita boleh mandulkan kucing kita. Sebab vaksin ni doktor nak pastikan diterima dengan baik lah. Takut nanti kalau awal takut vaksin tu tak diterima dengan baik. Sebelum kita buat pembedahan ataupun lakukan pembedahan, biasanya kucing akan dipuasakan selama 10 jam sebelum pembedahan lah, untuk memastikan tiada komplikasi yang berlaku semasa pembedahan. Sebelum pemandulan ni, bila kita dah pastikan 3 perkara ni, kita boleh pergi kepada proses seterusnya lah, iaitu pemandulan itu sendiri. Untuk kucing betina, biasanya pembedahan kecil akan dilakukan dengan dibuang ovari dan juga uterusnya sekali. Tetapi ada beberapa kes di mana hanya dibuang ovarinya sahaja. Untuk kucing jantan, biasanya prosedurnya lebih ringkas lah, di mana akan dibuang bahagian zakar kucing jantan itu sendiri sedikit. Bila kucing kita dibedah, biasanya doktor akan bagi bius lah, sebab ada setengah-setengah orang dia kata kucing tak akan dibius. Sebenarnya kucing dibius sepenuhnya semasa pembedahan. Dalam proses penyembuhan pula, biasanya selepas kucing kita dah dibedah, doktor akan bagi ubat tahan sakit dengan ubat anti radang untuk dimakan di rumah. Dan proses penyembuhan kucing jantan biasanya adalah lebih cepat daripada kucing betina lah. Sebab kucing jantannya prosedurnya ringkas daripada kucing betina. Sebab kucing betina kan dia buat ovari kan. Sebab itulah proses dia agak lambat untuk dia sembuh. Untuk selepas pembedahan, kita perlu ambil perhatian beberapa perkara lah. Yang pertama, bila kucing kita telah dibedah ataupun dimandulkan, kita perlu mengambil perhatian berkenaan dengan pengambilan makanan. Yang ini penting lah. Selepas kucing kita dimandulkan ataupun dibedah, kita perlu bagi sedikit sahaja makanan. Selepas itu baru kita bagi makanan yang biasa, kuantiti yang biasa kita bagi keesokan harinya. Dan makanan untuk kucing yang dah dimandulkan, sebenarnya ada makanan khas dia lah. Kalau kita pergi dekat pet shop ke, biasanya kalau dekat pack tu dia ada tulis label sterilized. Sterilized ni maksudnya makanan khas untuk kucing yang dah dimandulkan. Kalau sekiranya lah, kalau kita tidak memberikan makanan khas, iaitu makanan khas untuk kucing yang dah dimandulkan, dan kita bagi dalam kuantiti yang serupa, berkemungkinan kucing kita akan naik berat badan ataupun kita sebut sebagai obes lah. Tapi kalau kucing korang baru lepas dimandulkan, tiba-tiba dia tak nak makan, itu perkara biasa sebenarnya. Sebab dia masih lagi baru dibedah dan dia rasa tak ada selera untuk makan. Tapi kalau dia tak makan dalam masa 48 jam, itu kena rujuk pada doktor lah, takut ada masalah lain. Selain itu, kita juga perlu pantau kepada luka pembedahan. Luka jahitan tu lah, kita kena pantau sama ada bengkak ataupun tidak, ada warna dia berubah ataupun tidak, ataupun ada nanah. Sekiranya ada, perlu rujuk kepada vet semula lah, takut ada masalah-masalah infection ke apa ke dekat bahagian luka pembedahan tu. Dan dalam masa yang sama, kita juga elakkan kucing kita daripada jilat dia punya bahagian luka tu. Takut nanti jahitan terbuka dan proses penyembuhan akan jadi lebih lama. Sebab itulah kita kena elakkan. Lebih elok kalau kita pakaikan dia e-collar ataupun kon lah kat leher dia, bagi mengurangkan dia daripada jilat kawasan luka tersebut. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan tabiat buang air, buang najis lah. Kita seeloknya sediakan pasir yang dibuat daripada kertas, sebab kita takut bila dia guna pasir yang lain, berkemungkinan akan ada jangkitan dekat dia punya luka. Sebab pasir ni ada kandungan-kandungan yang tak boleh lah kena pada luka tu. Untuk kos pemandulan kucing biasanya berbeza mengikut jantina. Untuk jantan biasanya harganya adalah lebih murah lah, lebih kurang RM80 hingga RM95. Untuk betina pula biasanya daripada RM110 hingga RM130.